Tahukah anda tentang perlembagaan dan mineral? Di sini saya akan menjelaskan maksud perlembagaan dan mineral dengan lebih mendalam. Perlembagaan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu daripada sudut sains dan juga sudut Islam. Daripada sudut sains, perlembagaan ini ialah proses mengeluarkan mineral dan bahan-bahan lain dari dalam bumi. Dari sudut Islam, para ilmuwan sangat memandang sumber daya alam ini penting kerana dapat membantu manusia dan mengatur sumber daya alam ini seperti petroleum dan batu bata, dan juga metal lain seperti besi, emas dan tembaga. Mineral juga terbahagi pada dua bahagian, iaitu daripada sudut sains dan juga sudut Islam. Daripada sudut sains, mineral ialah unsur atau sebadan bekerja yang wujud secara semula jadi. Yang kedua, mineral ini boleh didapati di permukaan bumi dan di bawah tanah. Daripada sudut Islam, para saintis Islam dapat sangat membantu dalam menemukan mineral yang punya nilai ekonomi seperti asbestos, zeolit, granit dan kuarsa, dan juga bahan lain seperti belerang, klorin dan helium. Kebanyakan perniagaan perlembangan dan juga pemprosesan mineral ini dipemandakan di Malaysia adalah milik swasta atau usaha sama dengan syarikat milik negara. Contoh bahan mineral ialah biji timah, biji besi, emas, LME dan juga bauxit. Seterusnya, saya akan menjelaskan objektif kedua kumpulan kami, iaitu menghuraikan perkembangan kejuruteraan perlembangan di Malaysia. Terdapat beberapa kaedah perlembangan yang dijalankan di Malaysia, antaranya kaedah secara tradisional. Kaedah ini menggunakan dua cara, iaitu mendulang dan menampai. Bagi kaedah menampai, ia menggunakan satu alat yang dinamakan palung. Palung ini berfungsi untuk menghasilkan biji timah dengan benda lain semasa proses perlembangan. Terdapat juga penglibatan golongan pembesar seperti Raja Jumaat dan Raja Jaafar di Lukus Selangor dan Raja Abdullah di Kelang. Kaedah perlembangan kedua ialah lombong dedah. Lombong dedah ini diperkenalkan oleh orang Cina sekitar akhir kurun ke-18. Kaedah ini menggunakan alatan seperti pam kriket dan kapal wak. Kaedah ini lebih mudah dan selamat untuk digunakan. Kaedah ketiga iaitu menggunakan kapal korek. Kapal korek mula diperkenalkan oleh orang Eropah. Ia mula diperkenalkan di Malaysia pada 1919 oleh nelayan Tin Dredging Limited di Batu Gajah Perak. Dan model yang paling moden dicipta di Malaysia adalah pada tahun 1985. Kaedah ini lebih menguntungkan kerana pengeluarannya dapat dilakukan secara besar-besaran. Kaedah keempat iaitu jentera pam dan bateri, dan kaedah kelima iaitu lombong bawah tanah. Antara tokoh perlembangan di Malaysia ialah Yap Ahloy. Yap Ahloy merupakan kapitan Cina ketiga dan telah pesat memacu kota daripada sebuah pusat perlembangan kepada ibu kota Malaysia. Terdapat beberapa buah negeri yang menjalankan perlembangan di Malaysia. Bagi kegiatan perlembangan biji timah, negeri Perak menjadi negeri pengeluar utama biji timah di dunia. Antara kawasan berkaitan adalah di sepanjang Sungai Perak, Hilir Perak dan Lembah Kinta. Selain itu, negeri Selangor merupakan antara negeri terbesar yang menjalankan kegiatan perlembangan biji timah. Seperti di sekitar Ampang, Kuala Sungai, Lekut dan Kelang, kawasan-kawasan berkenaan paling giat dijalankan aktiviti melambung. Antara tokoh yang menguruskan urusan perlembangan ialah Raja Jumaat bin Raja Jaafar di Lekut dan Raja Abdullah di Kelang. Selain dua negeri berkenaan, negeri Sembilan juga turut menjalankan perlembangan, contohnya di kawasan Sungai Ujong dan Sungai Linggi. Bagi perlembangan emas pula, ianya lebih tertumpu di negeri Pahang. Negeri ini telah menjadi pengeluar bagi perlembangan emas dari abad ke-16 hingga ke abad ke-19. Antara kawasan yang menjalankan perlembangan tersebut adalah di Hulu Pahang, Raub, Tersang dan Selingsing. Okey, baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang manfaat kita mengkaji ilmu kejuruteraan perlembangan dan mineral. Okey, seperti yang sedia maklum, perlembangan dan mineral terbahagi kepada tiga, iaitu bahan mineral logam, bahan mineral bukan logam dan batu api. Okey, bagi bahan mineral logam, contoh bagi bahan mineral logam adalah biji timah, biji besi serta kuprum. Saya akan menerangkan tentang dua contoh, iaitu biji timah dan kuprum. Okey, yang pertama adalah biji timah. Maafkan saya, biji besi. Saya akan menerangkan tentang biji besi. Biji besi adalah bahan mentah pembuatan besi dan kabel atau wayar keluli. Apa kegunaan biji besi ini? Biji besi ini terdapat pelbagai kegunaan dalam industri logam dan infrastruktur. Dalam industri logam, biji besi adalah bahan asas dalam pembuatan keluli yang sangat penting dalam pembinaan bangunan,
pembuatan kenderaan dan pelbagai industri lain. Dalam infrastruktur pula, keluli yang berasal daripada biji besi digunakan sebagai pembinaan jambatan, bangunan dan infrastruktur yang lain. Kiranya keluli ni dibagi ketahanan dan kekuatan yang diperlukan untuk struktur tersebut. Okey, baiklah, yang kedua adalah kuprum. Kuprum atau tembaga adalah sejenis mineral mikro yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang sedikit. Kuprum memainkan peranan penting dalam penghasilan tenaga dan penyerapan zat besi. Dalam industri logam, kuprum ni digunakan sebagai pembuatan logam alloy seperti tembaga dan gangsa yang mempunyai pelbagai kegunaan dalam industri dan pembuatan peralatan. Dalam industri pembuatan pula, kuprum memainkan peranan penting sebagai membantu menjaga kesihatan tulang, pembentukan sel darah merah dan fungsi sistem saraf. Kekurangan kuprum dalam tubuh badan kita dapat menyebabkan pelbagai penyakit seperti penyakit anemia, osteoporosis dan pelbagai masalah kesihatan yang lain. Okey, baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang bahan mineral bukan logam. Contoh bagi bahan mineral bukan logam adalah batu granit, kaolin dan fosfat. Okey, pertama adalah batu granit. Batu granit adalah batu berwarna-warni daripada warna pink, warna biru kelabu atau warna putih yang terhasil kerana pencampuran dengan mineral. Okey, apakah kegunaan batu granit ini dalam kehidupan seharian kita? Batu granit ini digunakan dalam bidang pertanian sebagai batu hiasan yang sangat terkenal dalam pertanian. Yang kedua adalah sebagai bahan papan pemotong ataupun bahan kabinet meja kerana ketahanannya yang kuat terhadap cala, haba, kelembapan dan juga warnanya yang sangat menarik perhatian. Tentang manfaat mineral bahan bukan logam bagi kaolin. Kaolin ni dia sejenis tanah liat putih yang selalunya digunakan dalam industri kertas, seramik dan bahan refraktori. Kaolin ni dia banyak manfaat, antaranya dalam industri seramik dan kosmetik. Dalam industri seramik, dia digunakan sebagai bahan untuk pembuatan porselen dan mobil seramik. Sebab dia ni dapat meningkatkan kekuatan, kecerahan dan ketahanan terman dari produk seramik. Bagi produk kosmetik, kaolin ni dia digunakan dalam topeng dan bedak muka. Sebab dia dapat menyerap lebihan minyak yang ada pada wajah dan memberikan tekstur yang halus pada wajah. Seterusnya, manfaat mineral bahan api seperti arang batu, petroleum dan gas asli. Pertama, petroleum. Petroleum atau minyak bumi adalah sumber daya alam cair yang terbentuk dari sisa-sisa organisma laut dan tanah yang terkubur di bawah lapisan tanah yang mengalami transformasi kimia selama jutaan tahun. Terdapat pelbagai manfaat petroleum. Sebagai contoh, dalam bidang bahan bakar tenaga dan industri farmasi, penggunaan utama petroleum adalah sebagai bahan bakar. Sebahagian minyak besar bumi diubah menjadi bahan bakar fosil seperti bensin, diesel dan bahan bakar pesawat. Petroleum penting untuk kenderaan bermotor seperti pesawat terbang dan pelbagai mesin lain. Seterusnya, dalam industri farmasi, beberapa produk farmasi dibuat menggunakan bahan baku dari minyak bumi. Seperti contoh, ubat-ubatan, vitamin dan pelbagai bahan kimia yang digunakan dalam produksi farmasi. Yang kedua, gas asli. Gas asli adalah bentuk gas hidrokarbon yang terbentuk di dalam bumi dan dia terdiri terutama dari metana. Tetapi juga dapat mengandung etana, propana, butana dan sejumlah kecil gas asli yang lain. Gas asli dianggap sebagai sumber daya alam yang sangat penting. Dia juga memiliki pelbagai manfaat, contohnya dalam bahan bakar utama. Gas asli adalah salah satu bahan bakar asli yang bersih dan efisien. Ia digunakan sebagai bahan bakar untuk pemanasan rumah, air panas dan memasak. Penggunaan gas asli menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya. Yang kedua, pada pengangkutan. Sebagai gas asli ni, dia menjadi bahan bakar yang bersih dan efisien. Dia digunakan sebagai bahan bakar untuk kenderaan, terutama dalam kenderaan bahan bakar atau kompresi gas asli. Isu perlumbungan bauksit di Kuantan, apa dan bagaimana boleh berlakunya isu ini dan siapakah yang terjejas dalam isu pencemaran ini? Pada Disember 2020 dari surat akhbar berita harian, seperti yang kita tahu secara umumnya, sememangnya perlumbungan sumber strategi ini menjamin kemajuan negara. Tapi untuk lakukan kerja-kerja ini memerlukan kepada keluasan tanah yang luas,
Sedangkan negara kita Malaysia adalah negara yang kecil sahaja dan tiada banyak kawasan yang terbiar seperti di kawasan Gersang atau padang pasir yang sesuai untuk projek perlombongan. Isu ini lebih memfokuskan mengenai pencemaran alam sekitar yang berlaku disebabkan oleh pihak yang telah memandang enteng terhadap kesan perlombongan. Kesan ini telah memberi impak yang besar kepada kelestarian alam sekitar dan keselesaan penduduk sekitar. Ayat Al-Quran berdasarkan tafsiran ulama. Menurut tafsiran kitab Ibn Katsir jilid 8.1, potongan dari surah Al-Hadid ayat 25, wa anzalna hadida fihi ba'sun syadid. Firman-Nya, dan kami ciptakan besi padanya terdapat kekuatan yang hebat. Bermaksud, kami telah membuat besi untuk menekan orang-orang yang menolak kebenaran dan menentangnya setelah hujah disampaikan kepada mereka. Di sini maksudnya, hujah ini ditegakkan bagi orang-orang yang menentang. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan yang hijrah dan memerintahkan mereka untuk berperang dengan pedang, memenggal batang leher terhadap siapa yang dusta kepada Allah. Terjemahan secara umum dari ayat penggunaan besi iaitu ia telah membantu dan dapat dimanfaatkan kepada manusia. Penggunaan besi yang sebagai penjelasan, penggunaan besi yang dimaksudkan itu yakni persenjataan seperti pedang, tembok, lembing, baju besi dan lain-lain. Secara keseluruhan, kejuruteraan perlombongan dan mineral memerlukan pemahaman dan integrasi nilai Islam. Perlombongan yang berkesan dan beretika memerlukan penggunaan ilmu sains yang canggih dengan mengambil kira keadilan, keberlanjutan, tanggungjawab sosial dan lingkungan. Menurut ajaran Islam, selain itu, sumber daya mineral memberikan banyak sumbangan signifikan kepada pelbagai sektor. Dengan memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ini, masyarakat dapat mencapai kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan. Melalui pendekatan holistik ini, industri perlombongan dapat menjadi sumber kemajuan ekonomi yang seimbang dan lestari kepada masyarakat dan alam sekitar. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa besi adalah simbol kekuatan dan manfaat untuk manusia.